kita nak buat malam ni. Okay guys, untuk malam ni kita akan buat full apa nama ni? Kita akan buat full recap tentang apa yang kita nak buat. Okay, kita akan buat full recap apa yang kita nak buat dan make sure segala step by step apa yang kita nak buat ni you guys akan take notes dan juga be prepare sebab sikit masa lagi kita akan bersama-sama untuk buat analisa dan juga kita akan live trade bersama-sama. So hopefully you guys ready dan juga boleh faham tentang technical analysis yang kita dah kongsikan from first session sampailah session pada malam ni. Okay, so kalau kita tengok, okay, kita nak tulis dulu step by step apa dia analisa teknikal yang kita ada buat, analisa teknikal, okay. So analisa teknikal ni adalah kita punya analisis yang ada dalam chart. So first thing first, apa yang kita akan buat adalah kita akan kenal pasti trend dahulu. Okay, ini yang pertama. Yang kedua, kita akan tengok kawasan support dan juga resistance, okay, kawasan SNR. Dan yang ketiga, kita ada kawasan breakout. Okay, so ini adalah perkara yang kita perlu pay attention. Okay, yang mana bila dalam identify trend dia terbahagi kepada tiga. Okay, untuk trend dia terbahagi kepada tiga, yang mana kita ada uptrend, okay, kita ada downtrend dan juga kita ada sideways. Ini adalah apa yang ada di dalam pergerakan chart. Yang kedua, kita ada kawasan SNR yang mana bila kita fokus pada support, kita akan fokus untuk buy, manakala untuk resistance kita ada sell. Alright, dan yang ketiga adalah mengenai breakout. Okay, yang ketiga adalah mengenai breakout. So breakout ni dia adalah merubah fungsi SNR. So kalau dekat dalam breakout dia ada dua jenis. Yang pertama kita ada RBS dan juga SBR. Apa yang dikatakan sebagai RBS adalah resistance become support. Yang mana bila kita jumpa resistance become support, di sini adalah kawasan untuk kita buy. Dan bila kita jumpa SBR iaitu support become resistance, ini adalah kawasan untuk kita sell. Okay, ya, so ini adalah dia punya detailing lah apa yang ada dekat dalam technical analysis yang kita akan gunakan. Dan apabila kita dah boleh gunakan technical analysis dan juga sebagainya, kita ada dua setup, okay, dua setup utama dalam sebuah trend. Yang ni yang saya beritahu pada latest class yang hari tu. Yang pertama sekali, jika kita berada dalam keadaan uptrend, kita akan fokus pada dua setup yang utama, iaitu kita akan tandakan kawasan support dan kawasan RBS, yang mana kedua-duanya akan berfokus kepada buy. Manakala kalau kawasan downtrend, kita akan berfokus kepada tandakan kawasan resistance, okay, resistance dan kawasan SBR, yang mana kedua-dua ini adalah kawasan yang mana kita akan berfokus untuk sell. So ini adalah kunci ataupun technical analysis yang kita dah kongsikan from first session lagi sampailah untuk ke malam ini, yang mana malam ni kita akan buat full recap dengan apa yang ada dan bagaimana nanti kita nak be prepare, bagaimana kita nak masuk ke dalam real life ataupun real situation untuk kita trade di dalam forex ni nanti. Alright, so first thing first, you guys dah boleh baca, minta tolong untuk screenshot ataupun salin apa nota yang kita berikan, sebab kejap lagi kita akan go through apa yang ada dekat dalam market sekarang ni. Alright, so kalau dah minta tolong untuk komen. Okay, yang dah minta tolong untuk komen, dah siap dah copy ataupun dah screenshot, sebab kita nak go through terus ke dalam real chart. Sebab malam ni tugasan kita adalah untuk recap apa yang telah kita pelajari. Okay, so jom kita try tengok apa yang ada dekat dalam kita punya chart. Kita try tengok apa yang ada dekat dalam kita punya chart. Okay. So, kalau kita tengok dekat sini, okay, kalau kita tengok dekat sini, ini adalah pergerakan yang berlaku bagi pair yang kita pilih, iaitu gold ataupun XAU USD. Okay, seperti mana yang semua orang tahu, harga emas yang ada dekat kedai sekarang ni tengah mencapai harga 400 lebih bagi emas 999. Disebabkan apa? Disebabkan kenaikan yang sangat-sangat tinggi ni.
Okay, ni disebabkan kenaikan yang sangat-sangat tinggi ni, harga emas dekat satu dunia semua naik. Alright. So sekarang ni kita nak berfokus dengan technical analysis apa yang kita nak buat. Okay. So first thing first kali adalah perkara yang kita nak identify bila kita tengok chart. Saya akan marking dulu satu kawasan yang mana kat sini kita akan fokus. Kawasan kotak hijau ini adalah kawasan yang kita nak fokus. First thing first, seperti mana yang Bu bagi tahu, kita nak identify apa? Kita nak identify kawasan trend yang berlaku. So kawasan trend yang berlaku di dalam kita punya highlight di sini adalah kawasan uptrend. Okay, so bila uptrend, you guys kena take note, kita nak kena fokus pada pembentukan support dan juga pembentukan RBS, yang mana kedua-dua setup ni kita nak fokus buy ataupun sell tuan-tuan. Kawasan uptrend fokus pada support ataupun RBS, kita nak buy ataupun kita nak sell. Di sini kita akan fokus untuk apa? Come on. Kita akan fokus untuk buy. Thank you, Syaf. Okay, kat sini kita akan fokus untuk buy. Sebab apa? Sebab kita as a trader, kita akan sentiasa depend pada trend apa yang sedang berlaku. So trend apa yang sedang berlaku adalah is about uptrend. Okay, so bila uptrend ni kita memang hanya fokus untuk mencari buy dan buy. Okay, so bila kita dah dapat identify kenaikan, apa yang ada dekat dalam ni adalah satu bentuk kenaikan, iaitu uptrend. Okay, dekat line putih-putih yang saya marking ni, ini adalah uptrend. So kita dah boleh identify, oh market sedang buat kenaikan, so aku akan fokus untuk mencari kawasan support dan juga kawasan RBS. Okay, untuk mencari kawasan support, dia ada dua cara. Yang pertama sekali, seperti mana yang kita dah kongsikan sebelum ni, untuk tandakan sesebuah support itu adalah kawasan yang kukuh, dia mesti datang dengan berapa point tuan-tuan? Kawasan support kukuh. Macam mana? Macam mana kita nak identify kawasan support tu kukuh? Dia mesti apa? Dia mesti minimum 2 point. Minimum 2 point di kawasan yang berhampiran ataupun selari. Okey, cantik. Thank you so much. Okey, nah ini adalah cerita dia. Okey, kawasan support kukuh mestilah datang dengan keadaan 2 point dan juga berhampiran ataupun selari. So, kita nak tengok dekat sini apa yang dia ada buat pada kita punya kawasan-kawasan support dan juga resistance. Okey, so first thing first, kita akan find dulu, kita akan lihat ada tak pembentukan kawasan support ataupun kawasan support yang kukuh di dalam time frame H1 yang kita buka. Okey, so kalau kita tengok di sini, okey, kita bermula daripada bawah. Okey, kita bermula daripada bawah. Kalau kita lihat, okey, kita tandakan dalam bentuk box. Di sini akan kita nampak pelbagai kawasan support yang terlampau banyak. Okey, kita akan lihat terlampau banyak. Jadi, untuk mengelakkan kita punya keraguan, first thing first, kita akan identify support dan juga resistance daripada time frame H4. Time frame H4 to H1. Ini cerita dia. Okay, kita akan fokus dulu pada time frame H4, baru dipindahkan ke time frame H1. So, saya pindah dulu ke time frame H4. Kita nak pindahkan ataupun kita nak cari satu perkara dahulu. Kita nak cari kawasan support. Okay, kawasan support yang ada adalah di kawasan ini. Okay, kita ada nampak ada dua kawasan support. Sekejap, saya tandakan dalam bentuk kotak. Dua kawasan support di sini. Alright. Okay, kita nampak ada satu pembentukan support di situ. Lepas tu ada lagi dekat sini. Okay, kita nak tandakan. Dan dekat bawah ni pun kita nak tandakan lagi. Okay, yang mana kawasan support di time frame H4 ni kita tandakan dahulu. Okay, kita tandakan dahulu. Okay, so dekat sini kita dapat 1, 2, 3 dan 4. 4 kawasan support yang ada di time frame H4. Okay, so time frame H4 cukup hanya sekadar 1 point. Dan kita sekarang ni akan berpindah ke time frame H1. Dan di sinilah baru kita akan mula mencari di kawasan H4 tadi ni ada tak kawasan-kawasan yang terjadinya support yang kukuh ataupun ada tak pembentukan kawasan breakout. So jom kita try tengok. So kita bermula pada kotak yang bawah. Kalau you guys tengok di sini, kita based on this level, kat sini dia dah menunjukkan adanya satu kawasan support yang kukuh. Okay, yang mana dia ada dua pembentukan support, nampak? So bila ada dua pembentukan support, di sini kita akan identify sebagai support kukuh ataupun support tak kukuh, tuan-tuan. Bila ada 2 point, support kukuh ataupun support tak kukuh.
support kukuh ataupun tidak. Bila kita ada dua kawasan support pada satu kawasan yang sama, dia adalah satu kawasan support kukuh. Okay, dia adalah satu kawasan support yang kukuh berada di time frame H1. So you guys boleh tengok kat sini, kita ada satu kawasan support kukuh dan dekat sini kalau kita lihat ada tak kawasan support yang kukuh juga? Kita ada satu, dua dan juga tiga. Okay, di sini juga kita akan identify kawasan sebagai kawasan support kukuh. Okay, kita tengok lagi kotak yang seterusnya. So, dekat sini, kalau you guys tengok, dia ada satu support. Okay, kat sini kita nampak dia ada satu support. Tetapi, perbezaan di sini adalah dia ada satu support dan juga ada satu resisten. Dan resisten dia ni dipecahkan ataupun tidak. Resisten dekat sini dipecahkan ataupun tidak. Kat sini menjadi setup apa ni tuan-tuan? Dekat sini dia akan bertukar menjadi setup apa kat sini? Apa yang dia buat dekat sini? Cuba jawab. Ini adalah setup Sabrina, RBS. Okay, ini adalah setup RBS. Thank you. Okay, dan final yang ada dekat belakang kat sini, dia ada setup juga yang mana dia ada satu, dua point kawasan support yang kukuh. So, di sini kita akan identify dia sebagai support kukuh. Alright. Okay. So, ini apabila kita dah buat penandaan yang macam ini, okay, apabila kita dah buat penandaan macam ini, barulah kita boleh decide ataupun barulah kita boleh tengok kawasan-kawasan yang kita analisa kenapa price membuat kenaikan pada certain level tersebut. So kalau you guys tengok semula pada kotak-kotak yang kita marking, kenaikan tadi tu berpunca daripada pembentukan support dan juga pembentukan breakout yang kita nampak di time frame H1. Okay, apa yang kita nampak, apa yang kita boleh expresskan based on apa yang kita boleh tengok. Okay, so ini adalah latihan ataupun ini adalah cara bagaimana kita nak identify sesebuah kawasan yang ada pada kita punya charts. Okay, ini adalah contoh ataupun apa yang kita akan buat. Okay, so you guys semua dah dapat recall balik tak apa yang perlu kita tengok daripada pembentukan trend, pencari kawasan support, cari kawasan breakout dan barulah kita nampak jelas kenapa price buat kenaikan dan juga sebagainya. So far semua dapat recap dulu tak tuan-tuan? You guys semua dapat recap untuk malam ni? First? Okay. Alright. Okay, boleh recap. Okay, cantik. Anis okay Alright, kalau macam tu, kita try tengok pula contoh yang lain. So, basically, kalau saya nak tanya satu soalan, based on current situation yang ada dekat XAUUSD ataupun gold ni, you guys rasa harga masih lagi boleh buat kenaikan ataupun dia akan buat penurunan based on apa yang kita dah marking sekarang ni? Saya nak tanya you guys dulu. Based on pendapat you guys, apa yang you guys dah tengok sekarang ni, adakah harga akan cuba buat penurunan ataupun dia masih lagi boleh buat kenaikan? Ini soalan. Zul kata dia masih boleh naik. Okay, sebab apa masih boleh naik? Ya, saya setuju juga dengan you guys. Sebab dekat dalam trend kita sekarang ni, dekat dalam arah kita ni masih lagi berfokus kepada kenaikan dan tidak ada tanda-tanda untuk dia buat penurunan. Alright, kita try tengok pula untuk buat example yang seterusnya. Okay, kita try tengok pada AUD USD. Kita try tengok pada AUD USD. Okay, so dekat sini pada malam ni ada satu topik yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan. Okay, ada satu topik yang kita nak kongsikan dengan tuan-tuan, iaitu mengenai trend. Okay, tadi dekat dalam trend kita dah tahu ada uptrend, ada downtrend dan juga kita ada sideways. Okay, fungsi dia apa? Mengetahui arah. Betul? Okay, itu adalah fungsi dia. Kita nak ketahui arah pergerakan market sama ada dia buat kenaikan ataupun penurunan ataupun sebagainya. Okay, sekarang ni kita nak tahu ataupun sekarang ni kita nak menggunakan apa tools yang boleh digunakan untuk identify trend. Okay, apa tools yang boleh kita gunakan untuk identify trend adalah, nama dia adalah trend line. Okay, trend line ni apa dia? Menarik satu line untuk melihat pergerakan harga berdasarkan
pembentukan support atau resistance yang ada. Okey, malam ni kita akan belajar, you guys akan belajar mengenai trend line. Okey, ini adalah cerita dia. Okey, apa tools yang kita akan gunakan untuk identify trend adalah trend line. Kita akan menarik satu line untuk melihat pergerakan harga berdasarkan pembentukan support dan resistance yang ada. Okey, bagaimana cara penggunaan? Okey, cara penggunaan trend line. Untuk uptrend, untuk uptrend kita akan mencari dua titik support yang tinggi dalam bentuk kenaikan dan kita akan sambungkan. Manakala untuk downtrend kita akan mencari dua titik resisten yang rendah dalam bentuk penurunan dan kita akan sambungkan. Okey guys, minta tolong untuk take notes dulu yang ni. Okey. So minta tolong untuk take notes dulu yang ini. Kita nak belajar sedikit mengenai trend. Kita nak kongsikan sedikit mengenai trend line. Okey. So, trend line penggunaan dia adalah untuk kita identify kawasan yang ada pada kita punya chart, sama ada dia dalam keadaan uptrend ataupun downtrend. Sebab apa? Di dalam kita punya pergerakan chart, kita akan sentiasa nampak this kind of movement. Betul ini adalah cerita dia. Okey, ini adalah cerita dia. Alright, ini adalah contoh saya bagi. Okey, ini adalah contoh yang saya bagi. Okey, sekarang ni kita nampak. Boleh tak kalau kita start untuk bagi example bagaimana kita nak identify trend line tadi. Okey, so sekarang ni kita nampak dekat dalam kita punya lukisan ataupun dekat dalam kita punya chart sekarang ni kita tahu dah kat sini ada bentuk kenaikan, ada bentuk sideways dan juga ada bentuk penurunan. Tapi bagaimana kita nak menandakan kawasan tersebut dia masih berada dalam uptrend ataupun kawasan itu dia dah berubah kepada downtrend? Bagaimana kita nak identify? So kita akan gunakan trend line. So sekarang ni untuk kotak yang pertama kita akan gunakan box warna biru untuk identify. Kat sini kita akan nampak kat sini kita akan nampak ada satu pembentukan kenaikan. So bila kenaikan, kita akan menandakan ataupun kita akan mencari dua titik support yang tinggi dalam bentuk kenaikan. Itu adalah keyword dia. So bentuk kenaikan ataupun bentuk support kita mesti cari dia punya formation dalam bentuk V. Okay, formation dia adalah dalam bentuk V. So kita try tengok kat sini. So bila kita try tengok apa yang ada dekat dalam bentuk V di sini adalah, you guys nampak tak? Kat sini bermulanya kenaikan and then dia ada buat penurunan. Di sini nampak tak terciptanya satu support. Itu yang pertama. Okay. Kemudian dia akan buat kenaikan lagi and then dia buat pembentukan support yang kedua. Nampak? So bila ada dua sahaja pembentukan support dalam keadaan yang tinggi, support dalam keadaan yang tinggi ini, kita akan ambil satu trend line ataupun garisan dan kita akan sambungkan dia. Kita akan sambungkan dia antara dua poin tadi tu, kita akan dapat poin pertama, poin kedua dan yang terakhir kita baru akan dapat poin yang ketiga. Okey, ini adalah fungsi trend line untuk kita identify kenaikan itu akan berlaku sampai mana. Ini adalah fungsi trend line. Ini kalau uptrend kita akan cari dua titik support. Itu kalau uptrend. Okey, manakala untuk downtrend pula, untuk kita menilai ataupun untuk kita mengetahui bahawa pasaran nak buat penurunan dia ni akan turun sampai ke mana, sejauh mana, kita akan mencari dua titik yang akan disambungkan iaitu kawasan resisten yang rendah dalam bentuk penurunan. Okey, kita untuk penurunan pula ataupun downtrend, kita akan cari dua titik resisten dalam bentuk penurunan. Jadi kalau kita tengok dekat sini, kat sini ada resisten yang paling tinggi yang pertama. Dan yang kedua, dia membuat satu pembentukan resisten tapi dalam keadaan yang rendah. So, bila you guys dah nampak dua titik yang dah di marking ini,
kita hanya ambil satu garisan, kita akan sambungkan dia untuk kita kenal pasti dan juga untuk kita mendapatkan titik yang ketiga. So selagi mana kita punya trend line ini tak berjaya dipecahkan, selagi itulah trend yang ada masih lagi akan membuat kenaikan-kenaikan sama seperti mana yang kita tengok dekat emas tadi, dekat gold tadi. Itu adalah situasi yang berlaku. Okey, boleh dapat tak so far? Boleh dapat? Saya kena dapatkan dulu feedback you guys. Okey, kita sekarang ni kita try tengok apa yang ada dekat dalam kita punya chart. Kita try tengok apa yang ada dekat dalam kita punya charts. Alright. So, ini tadi saya dah boleh delete. Saya akan delete dulu. Okey, remove drawing. So, sekarang ni kita try bagaimana kita nak tandakan kawasan yang ada perbentukan trend line yang terhasil daripada 2, 3 ataupun macam-macam lagi perbentukan support dan juga resistance. Okey, jom kita try tengok. So, secara keseluruhan, apa yang kita dapat tengok di sini adalah berlakunya satu trend penurunan. Okey, so kat sini ada satunya trend penurunan, downtrend. So, bila downtrend, kita nak tandakan kawasan trend line. So, untuk kita dapatkan trend line ni, kita nak perlu tanda kawasan support ataupun resistance, tuan-tuan. Untuk trend line bagi downtrend, kita nak tandakan kawasan support ataupun kawasan resistance. Cuba kongsikan dengan saya. Kita akan tandakan kawasan resistance. Okay, kita akan tandakan kawasan resistance. Okay, thank you Anis dan juga Balkis. Okay, so kita akan tandakan trend line, kawasan dia adalah resistance. So kita try tengok, cari kawasan resistance yang paling menyelah kat dalam kita punya chart. First thing first, kita akan tengok ada di sini. Ini adalah kawasan resistance yang pertama yang paling tinggi. Okay, dan apabila dia dah buat resistance yang pertama, kita try tengok apa lagi resistance yang ada berlaku dalam keadaan yang tinggi. Okay, sekarang ni kita nak tandakan ke mana? Poin yang kedua, dia buat penurunan, turun. Kat sini setuju tak? Ada satu lagi resistance dalam keadaan yang tinggi dan juga jelas. Perbentukannya besar. Ada tak kat sini? Setuju tak kalau saya tarikkan dekat sini? Setuju? Habis tu dekat mana? Dekat sini. Anis. Yang mana satu? Yang dekat sini ataupun di sini? Mana satu guys? Dua-dua. Okey, untuk penandaan trend line ni, you guys akan ambil perbentukan support ataupun resistance yang jelas. Okey, maksud saya yang jelas ini adalah kawasan-kawasan yang mana V dan juga A itu adalah kawasan yang kita tengok, kita nampak ada pergerakan yang besar berlaku di situ. Okey, sebagai contoh kat sini, kalau kita tengok berlakunya satu pergerakan yang besar. Ni, kita akan nampak satu pergerakan besar, satu lagi pergerakan besar kat sini. Nampak tak? Secara kasarnya. Okay. So, bila kita boleh identify dua kawasan ni, kat sinilah yang kita akan tarik satu kawasan trend line. Okay, boleh dapat? Boleh dapat? Okay, faham. Alright. So, ini adalah kawasan trend line. Sekejap, saya pindahkan color. Okay. So, ini adalah kawasan trend line. So, bila kita pindah ke time frame H1, bila kita pindahkan ke time frame H1, kita hanya perlu adjust saja. Adjust untuk kenakan semula ke poin-poin yang sepatutnya. Kita hanya adjust untuk dia kenakan pada poin-poin yang sepatutnya saja. So, dekat sini, apa yang kita kena faham adalah selagi mana price tidak berjaya memecahkan trend line kita, selagi itu dia akan berada mengikut market ataupun mengikut trend. Selagi mana dia tak pecah, selagi itu dia akan mencipta trend downtrend. Kecuali apabila telah berlakunya apa dekat sini. Gunakan konsep yang saya dah kongsikan dekat tuan-tuan. Berlakunya apa dekat sini? Berlakunya breakout. Dalam SNR ada breakout, dalam trend line pun ada breakout. Sebab apa ada breakout? Sebab kita dapatkan line ni tadi daripada kawasan resistance yang ada. Selagi mana kawasan trend ini tidak berjaya dipecahkan, selagi itu kita masih lagi berfokus kepada trend penurunan. Once dia dah pecah, bermaksud adanya breakout
dan dia akan berubah fungsi lah. Daripada downtrend, dia akan menjadi uptrend. Setuju tak? So, kalau nak tengok apa yang berlaku, kita try cuba sikit daripada downtrend tadi ni, okay, you guys akan nampak kan dia trend penurunan. Tapi once dia berlaku je pemecahan trend line ataupun berlakunya breakout dekat sini, nampak adanya berlakunya breakout, dia mula berubah trend. So, daripada downtrend, dia nak berubah menjadi apa dekat sini tuan-tuan? Bila adanya breakout. Daripada downtrend, dia nak berubah menjadi apa kat sini? Dia nak berubah jadi uptrend. Jadi, bila uptrend, katakanlah uptrend, kita nak tandakan kawasan apa pula untuk kita identify kawasan trendline kita? Bila uptrend, trendline perlu ditandakan di kawasan apa? Kita akan berfokus kepada kawasan support ataupun resistance. Support. Okay, kita try tengok. Okay. Bila kita tengok kat sini, kita nak cari kawasan support. Pertama yang paling rendah ada kat bawah. Dan kawasan support yang jelas ada dekat sini yang kedua. Setuju tak? Setuju tak tuan-tuan? Ada 1 dan 2. So, bila you guys dapat jumpa dua kawasan ni, tarik saja kita punya trend line. Okay. Nampak tak? Daripada penurunan, downtrend, dia merubah menjadi kenaikan, uptrend. Gitu. Okay. So, ini adalah fungsi trendline tuan-tuan. Fungsi trendline ni untuk kita identify ke manakah potensial ataupun arah yang mungkin berlaku pada sesebuah pergerakan. Itu secara kasarnya. Tak apa, kejap lagi kita akan bagi satu task untuk you guys buat. Okay. So, ini adalah contoh. Kita tak nak fokus pun dekat yang uptrend tadi. Kita try fokus dekat dalam kawasan sini. Okay. Bila you guys tengok, okay, kesinambungan daripada trend line, kita cuba gabungkan pula dengan kawasan support, resistance dan juga sebagainya. So, untuk tarik trend line perlu tandakan 2 poin sahaja kan? Tarik daripada 2 poin, dia akan mencapai ataupun dia akan mendapatkan poin yang ketiga, poin keempat ataupun poin kelima. Macam tu Balkis. Yang penting ada 2. Yang penting ada 2. Okay, untuk kita mulakan penarikan trendline kita. Okay, tuan-tuan. Once you dah nampak kawasan trendline yang you marking tadi, cuba kita tengok apa yang ada dekat dalam kawasan-kawasan ni. First thing first, tandakan dulu resistance. Tengok resistance. Kita tandakan dulu resistance apa yang kita dapat. Kita tengok. Kita tengok. Okey. So, dekat sini kita ada dapat 1 2 3 4 5 resistance. Bermaksud apabila adanya resistance, kita nak cari peluang untuk sell. Dan kita akan lihat di time frame H1 ada tak pembentukan support yang kukuh. Okay. So, kalau you guys tengok dekat sini, kawasan yang kita marking ni tadi, nampak tak? Dia memperoleh apa kat situ? Dia mencipta satu kawasan resistance yang kukuh. Kawasan resistance yang kukuh lagi. Kat sini dia banyak bagi kita kukuh. Okey, 1, 2 dia bagi yang kukuh. Tapi yang ketiga ni dia bagi berbeza sikit tuan-tuan. Dia bagi apa kat sini? Kat sini dia bagi apa pula yang ketiga ni? Kalau 1, 2 tadi dia bagi yang kukuh. Yang ketiga ni dia bagi dekat kita apa? Yang saya marking ni, breakout. So, breakout apa yang ada kat sini Anis? Breakout apa yang ada dekat sini Anis? Ini setup breakout. Ini adalah RBS ataupun SBR. SBR. Okay, ini adalah setup breakout SBR. So, ada lagi tak? Kalau saya marking dekat sini, you guys setuju tak? Ini pun setup juga. Setup apa ada kat bawah ni? Kat sini kita ada setup apa tuan-tuan? Sekali lagi saya tunjukkan. Kat sini kita pun ada setup SBR lagi. Okay, SBR lagi. Same goes juga dengan apa yang berlaku dekat bawah-bawah ni. Okay, dan apabila kalau kita tengok balik, apabila price dah membuat setup breakout, kawasan kotak-kotak yang kita marking ni adalah kawasan-kawasan yang penting. Ini semua adalah kawasan-kawasan yang penting. Ni kawasan kotak-kotak kita ni adalah kawasan penting. Yang mana harga akan membuat reaction ataupun tindak balas. Okay, dia akan buat tindak balas. So, mari kita tengok apa yang ada dekat sini. Okay, apa yang ada dekat sini kita try tengok. Kotak yang sama tuan-tuan. Kotak yang sama.
tapi kita cuma panjangkan sedikit saja lining dia. Okay, kita tarik ke situ yang pertama, tarik kat sini kedua. Okay, kita try tengok apa reaksi dia. Okay, kita try tengok. Sampai tak price ke dalam kotak-kotak yang awak semua tandakan tadi tu, dan dia memberitahu kita apa dia punya pergerakan yang sepatutnya kita ambil, sama ada kita nak buy ataupun kita nak sell. Nampak tak betapa pentingnya kotak yang awak marking tadi tu untuk you guys dapat satu possibility area untuk kita masuk buy ataupun masuk untuk sell. So far, boleh faham tak how the technical analysis yang kita akan gabungkan nanti? Boleh nampak tak so far? Okay, dalam trading ni guys, kita sentiasa akan mengikuti apa yang pernah berlaku. Bermaksud apa yang price buat ataupun apa yang pernah berlaku di sini, okay, apa yang pernah berlaku di sini, dia akan bagi reaction yang dekat sini pula. Okay, sebab kita kena sentiasa melihat pada sejarah harga yang pernah ada. Gitu cara dia. So nanti bila kita trade dalam chart, bila kita tengok dalam market, kita tak perlulah asyik-asyik nak kena marking baru ke apa ke. Kita hanya gunakan apa yang kita dah nampak dan kita apply balik dekat dalam kawasan-kawasan yang kita dah marking siap-siap. So dekat sinilah nanti you guys tanya, macam mana you boleh dapat kawasan buy? Oh, sebab kawasan dekat belakang ni dia ada setup RBS ke, setup SBR dan juga sebagainya. Okay, clear? Clear? Boleh kita buat lagi? Alright. Kita try untuk next pair, GBP USD. Kita try tengok GBP USD. Lagi contoh. Okay. Kita try tengok GBP USD. Okay. Macam GBP USD ni, saya pasti you guys semua dah jelas dengan apa yang dia buat. Kalau kita tengok dekat sini, okay, kalau kita tengok contoh dekat sini, memang semua masih lagi membuat satu trend penurunan. Okay. Yang mana kalau saya tandakan kawasan trend line, saya nampak satu, saya nampak yang kedua. Okay, saya nampak satu, saya nampak dua. And then kita akan tarik trend line di sini. Kita akan tarik trend line di situ. Okay, apa yang penting selepas kita dah tandakan trend line, jadikan dia sebagai satu kawasan resisten. Marking siap-siap. Resisten, resisten. Okay tuan-tuan, dekat sini berlakunya apa tuan-tuan? Dekat sini berlakunya apa? Apa yang kita boleh identify kat sini? Ni adalah line warna kuning. Line kuning ni apa tuan-tuan? Kalau you guys perasan, apa yang kita nampak dekat sini? Berlakunya apa? Di kawasan ini. Kita nak tengok. Di kawasan line kuning ni ada apa? SBR. Support become resistant punya setup. Dan kalau kita refer lagi satu kali kat belakang pun dia buat benda yang sama. Setuju tak? Kat sini pun dia buat breakout. Okay, nampak Dia buat breakout. Okay. Cukup kalau you tak nak messy, ambil apa yang berlaku di time frame H4 saja pun cukup. Okey, jom kita try tengok apa yang dia buat. Okey, kawasan warna merah kita akan fokus untuk sell. Kawasan SBR pun adalah kawasan setup untuk kita sell. Bila kita pindahkan kepada time frame H1, you guys akan lihat betapa pentingnya kawasan yang kita tandakan di H4 tadi. So kita try tengok. Nampak apabila price menyentuh ke kawasan-kawasan yang penting pada time frame yang kita tandakan di H4, akan berlakunya tindak balas. Berlakunya tindak balas harga. Okey, berlakunya tindak balas harga yang mana dia akan memperlihatkan apa sepatutnya entry yang kita boleh buat. Yang penting kita kena tahu trend apa yang sedang berlaku, kita kena tahu apa yang sedang mempengaruhi pergerakan market. Okay, itu adalah cerita dia. So kalau you guys tengok kat sini, okay, kalau you guys tengok kat sini, boleh perkemaskan sedikit. Okay, kita boleh kemaskan sedikit. Kat sini kita ada support, breakout jadi SBR. Kat sini pun kita ada satu kawasan support, breakout jadi SBR juga kan. Okay, ada dua kawasan kat sini. So, bila price datang semula ke kawasan yang telah berlakunya breakout, di situ kita dah boleh faham dah apa yang kita nak buat. Kita akan fokus kepada sell, sell dan juga sell. Okay, ini adalah contoh dia. Yang ni saya pasti you guys akan rasa macam macam mana ni? Takkan senang macam ni saja. Jangan risau. The next nanti kita akan nak cuba analisis dan juga kita akan trade sama-sama. Waktu itu you guys akan train you punya mata untuk nampak, oh macam ni rupanya. Oh macam ni rupanya. Okay, so kalau kita tengok another tips yang ada, kita try tengok
Apa lagi? Boleh tak kalau saya pula nak bagi satu task lah. Saya nak try bagi satu task EURUSD. Saya nak bagi satu task untuk you guys. Apa kata kalau kita identify kawasan-kawasan ni? Tengok ini macam saya dah tandakan dah ni hari tu. Okay, kita try tengok. Remove drawing. Saya akan tandakan GBP, JPY thing. Oh, GJ, GJ. Okay, boleh kot. Alright guys. Wah, ni banyak ni. Okay, ini tak nak. Kita tarik lagi USD JPY pun sama. Okay, USD JPY boleh. Okay tuan-tuan. So dekat sini saya nak you guys cari apa yang sepatutnya. Saya akan tandakan satu kawasan trend line. Kawasan yang kita nak fokus adalah kawasan di sini. Okay. Kita akan fokus pada kawasan ini. Tugas you guys very simple adalah you guys kena marking kawasan support resistant ataupun tandakan kawasan yang ada possibility untuk kita masuk entry buy yang ada pada setup time frame H4 uptrend. So apa yang you guys kena fokus adalah pembentukan support dan juga breakout. Okay, so saya minta tolong untuk you guys marking kawasan-kawasan yang penting, pembentukan support yang kukuh, and then ada kawasan breakout ke apa ke, dengan dua colors lah. So yang ni saya akan copy, and then saya akan share dekat dalam WhatsApp. Sekejap saya akan share dalam WhatsApp. Alright, bismillah. Saya akan share dalam WhatsApp, nanti you guys boleh send dekat saya. Task 1. Okay. Ada dah guys. So you guys boleh tandakan H4 uptrend, trendline saya dah marking. You guys boleh cari kawasan support ataupun kawasan-kawasan breakout yang you guys boleh nampak daripada setup yang ada di USD JPY yang kita dah tandakan ini. Nanti dah siap boleh hantar di kawasan meeting chat kita lah. Nanti senang nak check.
Okay, Zul hantar dulu. Alright, Zul. So Zul dapat kawasan RBS, support, okay, RBS, breakout, RBS, breakout, okay, ada support, support menyokong, ada support, support, alright. Thank you, Zul. Nak nanti.